Okey, kita nak tengok pula sekarang ni 6.2 kita sel dan mitosis. Kita sel dan mitosis. Apa itu kita sel? Okey, tengok di sini. Apa maksudnya kita sel? Kita sel itu adalah turutan kejadian yang melibatkan penggandaan DNA serta pembahagian sel untuk menghasilkan dua sel anak. Macam susah nak faham kan? Nanti cikgu akan tunjukkan gambar nanti. Ini gambar. Maksud tadi cikgu bagi tahu macam ni. Tadi kan. Tengok balik . Tadi saya bagi tahu macam ni. Katalah ni ada satu sel. Satu sel ni akan membuat pembahagian sel, dia akan jadi dua sel kan? Dia akan jadi dua, betul tak? Okey. Tapi sebenarnya untuk satu sel ni nak jadi dua sel ini, proses nak jadi dua ni, sel yang ini, yang induk ni akan menjalani proses, akan mengalami satu kitaran sel. Satu kitaran, satu kita sel, barulah last kali dia akan menghasilkan dua sel. Okey, macam mana rupa dia? Okey, contoh dia macam ni. Tengok sini. Ni dia. Inilah yang dikatakan kita sel. Kita sel ada dua fasa. Yang pertama fasa interfasa. Yang kedua fasa M. Okey, maksud kita, okey, nanti awak buat nota macam ni. Kita sel maksudnya awak salin balik perkataan yang warna merah tu. Okey. Fasa, kita sel ada dua fasa. Kita ada interfasa. Interfasa kita ada tiga. Fasa G1, fasa S, fasa G2. Ni interfasa. Fasa M ada dua. Mitosis dan cytokinesis. Secara gambarannya macam ni. Yang dalam buku teks ni. Ini adalah proses bagaimana daripada satu sel nak jadi dua sel. Tadi kan cikgu lukis macam senang kan. Daripada satu terus jadi dua kan. Dia taklah semudah tu. Daripada satu nak jadi dua tadi. Satu sel tu dia akan mengalami proses interfasa. Lepas tu dia akan masuk fasa M. Lepas dia habis fasa M, barulah dua sel akan terhasil. Faham Sekarang ni kita nak perincikan interfasa dulu. Interfasa tadi ada tiga kan. Kita ada fasa G1, S, G2. Jadi kita nak tengok apa yang berlaku pada fasa G1. Okey, untuk nota, cikgu nak awak lukiskan gambar rajah macam dalam buku teks ni. Disalin sebagai nota. Nota. Saya tulis ni. Nota salin. Sebab saya rasa nota dalam buku teks ni sangat membantu. Okey. Kita tengok. Okey. Kalau boleh. Kita sel ni. Awak colourkanlah sikit. Jadi nampak lebih jelas. Nampak lebih senang mata kita nak tengok. Okey. Fasa yang pertama. Interfasa. Interfasa. Apa yang berlaku? Mula-mula sekali adalah fasa G1. Fasa G1. G tu stand for growth. Okay, growth, pertumbuhan. Okay, apakah yang berlaku pada fasa G1? Sel membesar. Perkataan yang cikgu garis dengan warna merah tu lah yang perlu awak salin dalam buku nota awak. Okay, cikgu rasa perkataan yang sangat penting lah. Sel membesar. Okay, sel tu start membesar pada fasa G1. Komponen-komponen sel seperti mitokondria dan jalinan endoplasma, apa lagi yang awak tahu? Jasad Golgi dihasilkan dalam fasa ini. Maksudnya sel ni sedang membesar, kemudian dia buatlah komponen-komponen dia tu, dihasilkan semasa fasa ini.
Kan? Kalau tumbuhan dia ada kloroplas. Protein untuk kegunaan kita sel juga disintesis ketika ini. Protein kan bahan asas untuk nak buat semua komponen sel. Protein ni disintesis pada peringkat ini. Pada peringkat ini, nukleus besar. Nukleus tu besar. Jadi kalau kita tengok bawah mikroskop, kalau kita nampak sel tu nukleus dia besar, dia dalam peringkat interfasa. Dan kromosomnya dalam bentuk kromatin. Okey, highlightkan perkataan kromatin. Kromatin tu bermaksud kromosom tu dalam bentuk jalinan berbenang yang sangat halus. Bentuk kromatin tu bentuk macam benang yang sangat halus. Iaitu kita panggil bentuk kromatin. Apa dia? Kromosom dalam bentuk kromatin. Bila bentuk kromatin, automatik ingat bentuk di mana kromosom tu sangat halus. Dan dia macam benang yang berselirat tu, halus tu. Okey, habis fasa G1. Lepas fasa G1, sel tadi akan masuk peringkat fasa S. S stand for synthesis. Synthesis tu maksudnya pembinaan. Okey, apa yang dia bina? Dalam fasa S berlakunya sintesis DNA. Maksudnya bahan-bahan kebakaan tu sedang dibuat di situ. DNA kita sedang dibina pada fasa S. Okey. Setiap kromosom akan mengganda. Sebelum ni saya beritahu kromosom dalam badan kita untuk manusia, bilangan kromosom kita 46. Okey, apa maksudnya setiap kromosom mengganda? Setiap kromosom mengganda menjadi 2 kromatid seiras. Dikenali sebagai kromatid kembar. Maksudnya macam ni. Maksudnya macam ni. Sebelum fasa S, kita ada fasa G1 tu. Pada masa fasa G1, kromosom kita bentuk kromatin. Bentuk macam ni. Ini adalah fasa G1. Bentuk halus, ni kromatin. Kromatin, T-I-N, tin. Tapi apabila dia masuk fasa S, apabila sel tu masuk fasa S, kromatin ni tadi akan mengganda, membentuk satu lagi kromatin. So, macam mana nak cakap? Macam ni. Ni yang asal. Macam ni lah. Ni yang asal. Kemudian dia akan duplicate satu lagi. Dia akan gandakan satu lagi yang sama macam ni. Macam tu. Dan kedua-duanya, dua-dua berbenang ni diikat oleh sentroma. Inilah sentroma. Ini sentroma. Dan ini dikenali sebagai kromatid kembar. Ini namanya kromatid kembar. Tu maksud ayat tadi tu. Kalau awak tak jelas, awak lukiskan gambar rajah tu dekat tepi nota tu. Setiap kromosom mengganda menjadi 2 kromatid seiras. 2 kromatid seiras ni maksudnya kromatid sebelah sini dengan kromatid sebelah sini sama. Itu maksudnya kromatid kembar. Itu maksudnya kembar. Kembar tu maksudnya sama. Okey. Dan kedua-dua kromatid, ni kita tak panggil yang ni, yang tadi ni. Yang tadi ni, hati-hati dengan istilah lah. Yang tadi ni kita panggil bentuk kromatin. T-I-N, tin. Tapi masa fasa S, kita tak panggil kromatin, kita panggil kromatid kembar. Kromatid, T-I-D. Kromatid kembar.
Dan kedua-dua ada berapa kromatik? Ada dua. Sebabkan ada dua, kita panggil kromatik kembar. Dan kromatik kembar ni diikatkan oleh sentroma. Macam dia diikat oleh sentroma. Berpaut pada sentroma ataupun diikatkan oleh sentroma. Okay, ini adalah peristiwa yang berlaku semasa fasa S. Okay. Dah habis semua. Masuk fasa G2. G2 tu fasa growth yang kedua. Okay. Pada masa fasa G2, sel tadi mengumpul tenaga dan mula membuat persiapan terakhir untuk masuk peringkat yang seterusnya. Lepas G2 ni dia akan masuk peringkat mitosis kan. Membuat persiapan terakhir untuk dia memasuki peringkat pembahagian sel yang seterusnya. Peringkat mitosis dengan cytokinesis yang seterusnya, maksudnya lepas G2 mitosis, lepas mitosis cytokinesis. Mitosis di sini juga dikenali dengan nama karyokinesis. Ni. Tulis sikit, takut awak confuse pada nanti. Karyokinesis. Karyokinesis pembahagian nukleus. Karyokinesis juga dikenali dengan nama mitosis. Lepas habis karyokinesis, barulah cytokinesis. Dah selesai cytokinesis, barulah terhasilnya 2 sel anak. Okay. Selepas peringkat interfasa, sel akan memasuki fasa M. Okay, fasa M. Fasa M ada dua peringkat, karyokinesis dan cytokinesis. Okay, dah habis fasa G2. Kita tengok pula fasa M. Fasa M terdiri daripada mitosis ataupun karyokinesis dan juga cytokinesis. Mitosis ni, yang ini mitosis ni yang dikatakan karyokinesis ataupun mitosis ini, ada 4 lagi peringkat. Profasa, metafasa, anafasa, telofasa. Ada 4 lagi peringkat. Dah habis telofasa, barulah dia masuk peringkat cytokinesis. Dia macam tu. Jelas ya? Sekejap. Okay. Yang ni tambah sikit. Saya tak tulis ni. Okay, mitosis ni ada berapa fasa tadi? Ada 4 kan? Profasa, metafasa, anafasa, telofasa. Yang ni awak tambah. Okey. Dalam bab ni, apa yang kita nak perincikan? Kita nak perincikan setiap fasa ni. Kita nak tengok apa yang berlaku masa profasa. Yang ni yang kita nak fokuskan. Metafasa. Okay, saya buat color lain lah. Maksudnya yang ni yang kita nak fokuskan. Profasa, metafasa, anafasa, telofasa. Dan sedikit kita nak tahu tentang cytokinesis. Yang fasa G1, S, G2 tu kita hanya ambil tahu sedikit-sedikit je lah. Macam tadi tu. Kita lebih fokus kepada mitosis. Iaitu pembahagian nukleus. Ingat, cytokinesis adalah pembahagian cytoplasma. Okey? Lepas ni kita nak tengok